semua, salam sejahtera Malaysia. Hai 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 semua, salam sejahtera Malaysia. Tuan dan Bapak semua. Ramai yang bertanya, apa status KJ? Apa langkah Khairy Jamaluddin selepas ini? Setelah ada yang mengatakan bahwa memang dua jawatan tertinggi UMNO ataupun dua pintu UMNO ataupun dua kerusi tertinggi UMNO tidak dipertandingkan. Bagaimana pula dengan nasib Khairy Jamaluddin hari ini? Sudah pasti di dalam UMNO terdapat banyak kem-kem. Ada yang menyokong KJ, ada yang menyokong Presiden UMNO Zahid Hamidi. Pintu nomor 1 dan pintu nomor 2 UMNO ditutup. Apa langkah Khairy Jamaluddin selepas ini? Adakah beliau akan keluar dari UMNO, menubuhkan parti baru atau sebagainya? Banyak penganalisis, banyak pendapat penganalisis politik. Terdapat satu pendapat daripada seorang penganalisis politik yang percaya KJ masih boleh menjadi kuasa yang kuat di dalam UMNO walaupun keputusan parti pada Sabtu ataupun pada 14 Januari 2023 yang menghalang cita-citanya untuk merampas salah satu kerusi tertinggi UMNO, yaitu Presiden UMNO dan Timbalan Presiden UMNO. Namun penganalisis juga berpendapat langkah KJ yang selanjutnya akan diperhatikan dengan teliti oleh kumpulan yang lebih suka supaya bekas Menteri Kesehatan itu duduk diam. Oke, baik tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya meneruskan, saya meminta jasa baik kerjasama Anda untuk tekan butang like, share video ini, dan jangan lupa pula untuk tekan butang subscribe. Penganalisis politik dari University Science Malaysia ataupun USM, Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, beliau berpendapat langkah Khairy kini lebih terhad dan boleh dipulaukan memandangkan pendapatnya terhadap Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Menurutnya, Khairy Jamaluddin bagaimanapun masih boleh bekerja sama dengan pemimpin kanan lain di luar lingkaran presiden dan bertindak sebagai kumpulan pendesak terhadap Zahid Hamidi. Khairy tidak mempunyai jawatan dalam kerajaan maupun di dalam parti. Pergerakannya dihadkan dan dia tahu dia mungkin boleh diketepikan karena dia bukan di dalam pasukan Presiden UMNO. Dia boleh kekal dengan syarat tiada tindakan tata tertib diambil atau dia boleh memilih untuk dipecat dengan kenyataan yang lebih kritikal dan meninggalkan serta menyertai parti moderat lain kerana dia mempunyai pengikutnya sendiri. Ini saya setuju. KJ, Khairy Jamaluddin memang mempunyai pengikut yang sendiri. Sudah pasti kemanapun KJ pergi, pengikut-pengikut KJ akan menyokong Khairy Jamaluddin. Atau KJ boleh mengekalkan momentumnya dengan serangan berterusan terhadap kepimpinan sekarang sebagai menunjukkan ada semak dan imbang walaupun dia tidak boleh bertanding. Mereka yang tidak berpuas hati dengan keputusan parti mungkin membentuk pasukan mereka sendiri sebagai kumpulan pendesak untuk menyuarakan rasa tidak senang mereka dalam parti, kata penganalisis politik tersebut yaitu Siva Murugan. Persoalan segera muncul mengenai masa depan bekas Ketua Pemuda UMNO itu di dalam parti selepas Perhimpunan Agung UMNO 2022 yang telah meluluskan usul supaya jawatan Presiden dan Timbalan Presiden tidak dipertandingkan. Namun baru-baru ini juga Ismail Sabri Yaakob, bekas Perdana Menteri dan juga Naib Presiden UMNO, mengatakan bahwa usul itu tidak sah. Khairy sebelum itu membayangkan bahwa beliau boleh bersaing untuk dua jawatan tertinggi ini
sebagai sebahagian daripada usaha untuk meremajakan UMNO susulan kekalahan teruk dalam sejarah lebih 60 tahun pada PRU 15. Bekas ahli parlimen Rembau itu yang pernah memegang 3 jawatan menteri tetapi tewas kepada lawan yang kurang dikenali dalam pertandingan di parlimen Sungai Buloh tidak lagi memegang sebarang peranan kepimpinan dalam UMNO. Jadi akhirnya pintu nomor 1 dan 2 UMNO ditutup. Apa langkah KJ seterusnya? Kita sama-sama nantikan. Adakah beliau akan terus berada dalam UMNO ataupun beliau akan terus ingin meneruskan hasrat beliau untuk menjadi presiden ataupun timbalan presiden UMNO? Jadi tuan-tuan dan semua teruskan bersama dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Halo semua, ini satu pendedahan yang sangat mengejutkan dari UMNO. Satu pendedahan yang mengejutkan dari akar umbi UMNO. Setelah Perhimpunan Agung UMNO 2022 yang telah selesai, di mana usul yang mengatakan bahwa 2 pintu utama ataupun jawatan tertinggi UMNO tidak dipertandingkan, makna kata mengekalkan Zaid Hamidi dan Tokmat sebagai presiden dan timbalan presiden UMNO, akhirnya satu rahasia, satu pendedahan telah dibuat oleh UMNO Alur Setar. UMNO Alur Setar telah muncul yang pertama, bantah ke ROS usul tiada pertandingan top 2 UMNO. UMNO Alur Setar ingin mencabar keputusan tidak mempertandingkan jawatan presiden dan timbalan presiden UMNO yang diluluskan pada Perhimpunan Agung Parti baru-baru ini di Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia, kata seorang EJK bahagian. Ahmad Syokri Yaakob berkata, bantahan itu akan dibawa ke perbincangan peringkat bahagian dalam masa terdekat. Kita akan hantar bantahan kepada JPPM, katanya kepada FMT. Kita bantah bukan nak khianat sesiapa, tetapi kita nak pastikan demokrasi dalam UMNO subur dan setiap tindakan dilakukan perlulah mengikut perlembagaan. Dan semalam, Naib Presiden UMNO yaitu Ismail Sabri Yaakob dilapor berkata, usul tambahan mengenai jawatan presiden dan timbalan presiden itu tidak sah dan bertentangan dengan perlembagaan parti dan ahli yang tidak bersetuju berhak merujuk perkara itu ke JPPM. Menjadi persoalan tuan-tuan dan bapak semua, adakah mereka yang bersetuju sebenarnya hanya bersetuju di hadapan presiden bahwa 2 jawatan tertinggi ini tidak dipertandingkan, namun setelah mereka balik ke bahagian masing-masing, mereka juga menyuarakan pendapat mereka bahwa mereka sebenarnya tidak setuju kedua-dua jawatan tertinggi ataupun top 2 UMNO ini tidak dipertandingkan. Beliau berkata, apa yang diluluskan dalam Perhimpunan Agung tidak boleh bertentangan dengan perlembagaan parti yang menyebut pemilihan mesti dilakukan 3 tahun sekali atau sepanjang tempo dibenarkan penangguhan. Syokri yang juga salah seorang perwakilan pada PRU 2022 minggu lalu telah mendakwa tidak semua ahli yang bangun menyokong usul tersebut, tetapi tidak semua ahli yang bangun yang berdiri menyokong usul tersebut bahwa jawatan top 2 UMNO tidak dipertandingkan, tetapi mereka tidak mahu dituduh jahat oleh karena mereka buat begitu. Dan selepas mereka balik ke kawasan mereka masing-masing, akhirnya mereka bersuara dan kedengaran mereka menentang jawatan presiden dan timbalan presiden tak dipertandingkan. Dan pada akhirnya kita sudah tahu ada yang sebenarnya menentang jawatan ini tidak dipertandingkan, namun mereka tidak menyatakan itu di hadapan Perhimpunan Agung UMNO, mungkin untuk menjaga hati Zaid Hamidi sebagai presiden UMNO. Tapi tuan-tuan dan bapak semua, apa komen Anda? Adakah patut jawatan presiden UMNO ini dan juga timbalan presiden UMNO ini patut dipertandingkan? Sila komen, berikan pendapat Anda, dan tolong jangan lupa tekan butang like, share video ini supaya ramai boleh komen, dan jangan lupa tekan butang subscribe.